Setenang air di kali. Kias yang boleh menggambarkan figura utama negara yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9 Malaysia, selepas diberi kepercayaan oleh 114 anggota Dewan Rakyat. Bila ramai orang bertanya berkenaan dengan bagaimana kita melihat Perdana Menteri kita pada hari ini, pada pandangan saya, tanpa prejudis, beliau seorang yang tenang. Beliau berbeza berbanding dengan semua Perdana Menteri yang pernah Malaysia ada. Ini kerana pada saya, beliau mendapat jawatan Perdana Menteri pada keadaan negara berhadapan dengan post-COVID, ya, dengan isu ekonomi, isu keselamatan dan juga isu-isu yang melibatkan dasar awam dan polisi rakyat. Jadi pada saya, beban besar ada di pundak beliau untuk beliau selesaikan. Jadi inilah dia yang saya lihat dalam masa setahun beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau telah cuba sedaya upaya untuk mengadakan semua itu, tetapi sudah pasti bukan mudah. Kerana akan ada kekangan dan cabaran pada setiap ruang beliau untuk melaksanakan apa yang saya katakan tadi. Ramai yang sangsi bila Datuk Seri Ismail Sabri dipilih sebagai Perdana Menteri kerana ada beberapa faktor. Faktor utama adalah jawatan ataupun portfolio yang dipegang oleh Datuk Seri adalah hanya naib presiden. Kerana di atas beliau ada timbalan presiden dan juga presiden. Itu faktor pertama. Tapi faktor yang paling kuat yang memberi persepsi tentang kemampuan Datuk Seri Ismail Sabri adalah kerana kita tahu bahawa beliau dikatakan lihat orangnya sebagai pendiam. Tidak keras sangat dari segi membuat keputusan. Boleh dikatakan lemah lembut juga. Jadi itu yang dikatakan kesangsian orang ramai tentang kebolehan Datuk Seri Ismail Sabri. Memegang tampuk pemerintahan ketika berdepan dengan pelbagai situasi mencabar dalam menguruskan negara. Namun, sikap optimis dan tenangnya menjadi kunci utama dalam kestabilan dan keharmonian negara kini. Setiap Perdana Menteri ada karakter yang berbeza. Saya tak boleh letak beliau macam Tun Mahathir atau Tun Mahathir dengan beliau ataupun dengan Datuk Seri Najib, sebab setiap kepimpinan ada aura masing-masing. Cuma dalam hal ini saya lihat Datuk Seri Ismail Sabri, beliau lebih banyak tenang. Beliau tidak orang kata melompat-lompat atau terkejut banyak. Beliau lebih bersifat tenang dan cuba menjawab sebanyak mungkin dengan tenang. Itu satu karakter beliau lah yang dianggap sebagai lembab pula oleh ramai pihak. Tapi pada saya bukan. Beliau mengambil ketenangan itu sebab jawatan Perdana Menteri ini bukan mudah. Tersilap cakap akan diguna oleh rakyat untuk kembali backfire pada beliau. Jadi pada saya karakter tu adalah diri dia dan kita tak boleh ubah orang untuk menjadi diri kita. Dia sedar yang bahawa satu benda ini amanah kepadanya. Sebab tu kalau kita tengok orang caci dia apa dia senyap je. Dia tidak ada kata benda, tapi dia membangunkan rakyat. Itu yang keluarga Malaysia tu. Nampak rakyat sudah boleh menerima dia. Konsep keluarga Malaysia yang diketengahkan oleh beliau sebenarnya percaturan besar untuk memulakan menyusun langkah pemulihan dalam semua aspek di negara ini. Kita adalah sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Setiap daripada anda adalah seperti keluarga saya sendiri. Kalau kita lihatlah, setiap dasar yang dibuat itu adalah untuk keseluruhan rakyat sebenarnya. Dan ini adalah konsep asas keluarga Malaysia. Nampak remeh, nampak mudah, tapi kalau kita nak tukar kepada dasar, itu sesuatu yang amat sukar. Kerana kita kena kaitkan dengan senario beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan kalau kita kaitkan, maka inilah satu konsep yang dikatakan unik, yang agak besar, kerana setiap konsep keluarga Malaysia ini terkandung dalam dasar-dasar yang digubal ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dua pendekatan berbeza. Satu, Malaysia dahulu lebih kepada unity kesemua. Tetapi keluarga Malaysia ini, kalau kita sebut keluarga, kita akan rasa lebih rapat.
kita akan rasa bahawa nilai-nilai kekeluargaan iaitu dari segi mengambil berat, isu-isu prihatin yang dihadapi oleh ahli keluarga ya. Jadi di situ saya nampak beliau ingin menekankan tentang perpaduan yang lebih jitu di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa, dan beliau secara umumnya juga ingin mengatakan bahawa beliau ingin mendengar suara-suara rakyat Malaysia yang mana isu-isu berbangkit seperti isu-isu kos sara hidup, isu-isu kemiskinan dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kesinambungan hidup rakyat. Jadi di situ saya percaya beliau membawa gagasan keluarga Malaysia yang saya lihat, dan juga melalui acara-acara yang beliau sertai, dan juga beliau mahukan rakyat Malaysia supaya hidup bersatu padu di bawah lembayung keluarga Malaysia tersebut.